Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bab ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Bab orang yang baik di dunia, baik jugalah di akhirat kelak. Muka surat 241, hadis 221. Kita tengok hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan daripada Burmah, daripada an fulan qal, daripada, kalau kita tengok daripada awal, haddathana Ali bin Abi Hashim qal haddathani Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi an fulan qal sami'tu Burmah bin Layth bin Burmah annahu sami'a Qabisah bin Burmah al-Asadi qal كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. Daripada Ali bin Abi Hashim meriwayatkan kepada kami, beliau berkata, Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Yazid al-Asadi daripada si fulan, beliau berkata, aku mendengar Burmah bin Layth bin Burmah bahwasanya beliau mendengar Qabisah bin Burmah al-Asadi, beliau berkata, pada satu ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, orang yang berbuat baik di dunia, maka merekalah orang yang baik di akhirat. Sebaiknya orang yang berbuat jahat di dunia, merekalah orang yang jahat di akhirat. Itu hadis yang pertama. Kita tengok pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua daripada Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, beliau berkata, Abdullah bin Hasan al-Ambari meriwayatkan kepada kami, beliau berkata, Hibban bin Asim meriwayatkan kepada kami, Harmalah ialah ayah kepada ibunya, Safiyah binti Ulaybah dan Duhaibah binti Ulaybah meriwayatkan kepadaku, datuk mereka ialah Harmalah, iaitu bapa kepada bapa mereka. Beliau meriwayatkan kepada mereka daripada Harmalah bin Abdullah bahawa beliau keluar hingga menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengenalinya. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diri, aku berbisik di dalam hati, demi Allah, aku akan menemui Nabi agar ilmuku bertambah. Oleh itu aku pun berjalan sehingga aku dapat berdiri di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, apa yang engkau ingin perintahkan untuk aku mengamalkannya? Lalu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Harmalah, lakukanlah perbuatan yang baik, jauhi perbuatan mungkar. Aku ingin pulang, sehingga aku datang bertemu lagi dengan Nabi dan mendekati baginda Nabi. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa lagi yang engkau ingin perintahkan untuk aku mengamalkannya? Lalu Nabi menjawab, wahai Harmalah, laksanakanlah, tunaikanlah kebaikan, jauhilah kemungkaran. Cuba renungkan, kata Nabi, apa yang membuatkan telingamu berasa suka untuk mendengar perkataan orang ketika engkau meninggalkan mereka? Lakukanlah perbuatan tersebut. Apa sahaja yang telingamu benci untuk mendengar perkataan orang mengenai dirimu,
selepas engkau meninggalkan mereka, maka tinggalkanlah perkara tersebut. Setelah aku balik, kata Harmalah, aku merenung apa yang dikatakan oleh Nabi. Ternyata kedua-dua pesanan itu tidak ada yang tertinggal walaupun sedikit. Itu hadis yang kedua. Kita tengok hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir daripada Al-Hasan bin Umar. Dia meriwayatkan daripada Mu'tamir, meriwayatkan kepada kami, beliau berkata, aku menyebutkan hadis Uthman kepada bapakku daripada Salman, bahawa bahawa beliau berkata, sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan baik di dunia, maka merekalah orang yang baik di akhirat. Mu'tamir berkata lagi, aku mendengar hadis ini dari Abu Uthman yang mendengarnya daripada Salman. Oleh itu aku menjadi tahu tentang perkara tersebut. Setelah itu aku tidak mengkhabarkan hadis ini kepada sesiapa pun. Ini 3 hadis yang kita baca di dalam bab yang ke-114 berhubung dengan sesiapa yang baik di dunia, dia jugalah baik di akhirat. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, apa yang perlu kita jelas di dalam perbuatan baik dan buruk ni, Nabi berpesan kepada Harmalah supaya dia buat benda yang baik, dia tinggal benda yang buruk. Kemudian Nabi SAW bagi satu perumpamaan. Kata Nabi, apa yang engkau suka orang bercakap mengenainya, apa yang engkau suka dengar, apa yang orang cakap mengenai dirimu, maka lakukanlah. Apa yang engkau tidak suka mendengar perkataan orang tentang dirimu, atau suatu perbuatan yang engkau benci orang berkata tentangnya, maka tinggalkanlah. Itu apa yang Nabi pesan kepada Harmalah. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, nombor 1, di dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan, manusia diberi pilihan. Sama ada mereka memilih untuk melakukan perbuatan yang baik ataupun mereka melakukan perbuatan yang buruk. Tidak ada paksaan ke atas manusia. Itu apa yang disebut di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang mengkehendaki, man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthihi, sesiapa yang mengkehendaki dengan amal perbuatannya mendapat kebaikan di akhirat, kami akan menambah apa yang dikehendakinya itu daripada kebaikan. Wa man kana yuridu harthad dunya, sesiapa yang menginginkan dengan amal perbuatannya itu habuan dunia semata-mata, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib, maka kami akan memberikan untuknya habuan dunia, tetapi dia tidak mendapat apa-apa balasan di hari akhirat. Jadi siapa yang buat kebaikan ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah, balasan di akhirat lillahi ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi balasan itu di akhirat. Tetapi sesiapa yang melakukan kebaikan untuk habuan dunia, tidak ikhlas kerana Allah Azza wa Jal, semata-mata dia lakukan itu di atas sebab duniawi, maka Allah kata dia akan dapat di dunia, tetapi dia tidak mendapat apa yang di akhirat. Baik, hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok juga di dalam hadis yang kedua, hadis ayat Quran yang pertama tadi, Allah menyatakan bahawa manusia diberi pilihan untuk dia melakukan kebaikan, sama ada dia mengikhlaskan perkara tersebut untuk akhirat atau dia melakukan sesuatu itu untuk dunia dia. Okey. Yang kedua, sebab bila Nabi SAW kata siapa orang yang baik di dunia, dia juga baik di akhirat. Kemudian Nabi pesan kepada Harmalah
untuk dia melakukan kebaikan dan dia meninggalkan kejahatan. Jadi poin yang pertama yang kita kena jelas ialah perbuatan baik, amalan baik adalah pilihan kita. Untuk kita buat benda yang baik, melakukan kebaikan, itu ada di tangan kita. Sebaliknya, orang yang memilih untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, melakukan apa yang dilarang, itu juga adalah pilihan dia. Ini yang kita kena jelas. Tidak ada orang yang dipaksa untuk melakukan kejahatan, melainkan itu adalah pilihan dia. Seperti mana malaikat memilih untuk tunduk dan sujud, taat kepada perintah Allah, maka baik untuknya. Begitu juga dengan apa yang dipilih oleh iblis, aba wastakbar, untuk dia enggan dan sombong, itu juga adalah pilihan yang dia lakukan. Demikian kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu perkara, pilihannya di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Setiap daripada kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Sebab itu kita tak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh melemparkan ataupun menyerahkan perlakuan kita itu kepada Allah, kerana manusia itu memilih apa yang dia lakukan. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan di dalam Nabi SAW ada menyatakan di dalam hadis tentang bagaimana keadaan manusia ni dalam dia nak buat baik atau nak buat jahat. Tapi sebelum itu, kita tengok dulu sikit tafsiran yang disebut oleh para ulama tentang ayat dalam surah Asy-Syura yang kita baca tadi ni, ayat 20. Kata para ulama, sesiapa yang inginkan balasan dan ganjaran akhirat daripada amal perbuatannya, Allah akan membantunya untuk dia melakukan amalan tersebut. Sesiapa yang memilih untuk melakukan amalan kebaikan, Allah Ta'ala akan bantu dia untuk dia melakukan amalan. Tapi pilihan itu di tangan dia. Dan Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan ganjaran yang terbaik di akhirat. Bukan setakat Allah membantu, Allah mempermudahkan pilihan dan keputusan dia itu, Allah juga akan balas dengan balasan yang terbaik. Sebaliknya, orang yang memilih untuk melakukan kejahatan ataupun melakukan sesuatu amalan, inginkan ganjaran dunia, bukan untuk akhirat, maka Allah akan membalas keinginan dia yang dunia tadi. Maksud dia dapatlah dunia tu, tetapi dia tidak mendapat bahagiannya di akhirat. Jelas daripada ayat ini, manusia memiliki pilihan. Manusia memiliki pilihan. Macam pagi ni tuan-tuan, setiap manusia diberi pilihan. Sama ada untuk dia salat di masjid, atau salat di rumah, atau tak salat langsung. Pilihan itu di tangan dia. Dia tak boleh kata saya tak salat kerana saya tidak ditakdirkan untuk salat. Ini tak betul lah. Kita yang mari salat ni, kita pilih untuk salat. Itu apa yang disebut. Dalam ayat ini jelas bahawa manusia memiliki pilihan dalam melakukan kebaikan ataupun keburukan. Allah tidak memaksa hambanya melakukan amalan buruk ataupun amalan baik, tetapi pilihan itu diberikan oleh Allah kepada manusia dengan Allah membekalkan akal untuk hamba-hambanya berfikir sama ada untuk dia memilih sama ada yang baik ataupun yang buruk. Nampak? Hadirin mukminin. Jadi, oleh kerana kita dengar tadi, Nabi kata siapa yang menjadi orang yang baik di dunia, dia juga orang yang baik di akhirat. Siapa yang menentukan dia baik di dunia, dialah pilihan dia. Cuma kita jangan lupa,
Tuan-tuan hadirin mukminin, Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir, dia dah tentukan kesudahan kita. Tentu kita tertanya-tanya, dan kita dah jawab dah. Kalau Allah Subhanahu wa taala dah tentukan kesudahan kita di dunia lagi, macam mana yang akan berlaku di akhirat? Bukankah semua yang berlaku ini adalah berdasarkan pada pilihan itu? Okey. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kita tengok. Kita tengok sikit. Tuan-tuan bagi clear hadis ni, dan saya akan bagi tuan-tuan sedikit pencerahan. Daripada Anas bin Malik, radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat, untuk dia menetapkan, menulis tentang takdir manusia. Antaranya, Allah Subhanahu wa taala menghantar malaikat kepada manusia ketika dia berada fi batni ummih, di dalam perut ibunya, beberapa perkara. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, antaranya syaqiyun am sa'idun, sama ada dia bahagia atau dia sengsara. Juga ditulis tentang kesudahannya, sama ada syurga ataupun neraka. Jadi tuan-tuan, soalan yang timbul, kalaulah si fulan tu ditulis pada dia neraka, bukankah itu satu ketidakadilan lah? Maksudnya dah tentu dia neraka, apa guna lagi untuk dia hidup? Tuan-tuan, pertama, saya dan tuan-tuan tak tahu kita ni ahli apa. Itu nombor satu. Kita tak tahu kita ni ahli apa. Saya tak tahu saya ahli apa, tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan ahli apa. Siapa pun tak tahu. Sekali lagi kita jawab, kita nak buat apa sebab kita tak tahu. Cuma Nabi Khidir, dia telah katuk satu budak mati. Pada pandangan Musa, jahatlah. Pasal apa pergi katuk budak tu? Tapi apabila kita dengar explanation, penjelasan yang diketahui oleh Khidir, tak diketahui oleh Musa. Apa dia? Apa Khidir kata? Pasal apa dia bunuh budak tu? Tuan-tuan, pasal apa dia bunuh budak tu? Khidir kata, pasal apa kau bunuh budak tu? Apa dosa budak tu? Pada pengetahuan Musa, tindakan itu tindakan yang tak betul. Sebab Musa tak tahu apa-apa. Musa tengok budak tu tak salah. Tapi Khidir yang bunuh budak tu, apa alasan Khidir? Kemarin tuan-tuan baca? Lupa dah? Baca tak kemarin? Ada cerita dalam Khidir ni, cerita dia ada dalam mana? Surah Al-Kahfi kan? Kan kemarin hari Jumaat tak jumpa. Baca tak habis. Khidir kata apa? Khidir kata kalau kita biar budak ni besar, nanti dia pergi buat mak bapak dia jadi kafir. Bila kita dengar apa yang Khidir tahu, apa yang Khidir ada ilmu tentangnya, yang Khidir tahu ni apa? Khidir tahu ni yang berpuluh tahun lagi tu. Allah Ta'ala telah bagi maklumat itu kepada Khidir, tak bagi kepada Musa. So Musa yang tak ada maklumat itu, Musa tengok tak betul. Tapi Khidir yang buat tindakan itu, Khidir tahu apa yang akan berlaku, maka dia ambil tindakan.
Kalau kita di tempat Khidir, kita akan rasa tindakan itu betul. Okay, bagi contoh macam ni ya. Kita dengar ada anak-anak yang pergi bunuh pak mak dia, sak dadah ke apa. Pak mak dia tahu tak, kata besar nanti dia akan jadi macam tu. Kalau pak mak dia tahu, saya ingat pak mak dia dah katuk awal dah pula tu. Kan? Pasal kita tak tahu. Saya nak tanya tuan-tuan, jujur kata, apabila Allah, sifat Allah apa? Maha mengetahui. Allah mengetahui apa sahaja yang tuan-tuan akan lakukan, apa sahaja yang tuan-tuan akan buat. Adakah tuan-tuan akan baik hari ini, akan baik selama-lamanya? Adakah orang yang jahat hari ini akan jahat selama-lamanya? Adakah orang yang perangai tahun ni akan sama perangai tahun depan? Tahun depan lagi? Dia tahu atau tak tahu? Maka bila dia tentukan siapa syurga, siapa neraka, bolehkah kita mempertikaikan dengan maha mengetahui tu? Dia kata, pasal apa kawan ni baik, tapi Allah pergi bubuh syurga? Hang tahu dia baik takat hari ni, hang tak tahu 3-4 hari lagi dia baik ke tak. Tapi Tuhan bukan 3-4 hari, selama-lamanya dia dah tahu awal dah. Tuan-tuan boleh dapat tak? Jadi apabila Allah menentukan, contoh tuan-tuan tengok dia tu baik, tak tahu dalam catatan Allah dia masuk neraka. Pasal apa? Pasal pengetahuan kita terbatas setakat itu. Tapi pengetahuan Tuhan melangkaui segala-galanya. Dia tahu. Dia tahu. Tuan-tuan, contoh. Nak habaq pengetahuan kita ni. So kita jangan petikai. Kalau Tuhan dah tulis, macam mana Tuhan tahu? Macam mana Tuhan tahu? Apa dia Tuhan? Dia tahulah dia ni patut masuk syurga ke neraka. Saya bagi contoh tuan-tuan senang. Ada 2 orang anak. Ni cerita Melayu lah. Anak ni bagus masa dia kecil, mengaji bagus, tuan-tuan pun sayang habis meta. Yang seorang lagi ni kacang hantu raya masa kecil, tuan-tuan pun berkatalah di dalam hati, anak ni nak bela aku ni. Anak hak bagus tu, hak yang mengaji elok tu. Anak kacang hantu yang ni memang tak boleh harap, tak guna ni, memang tak boleh pakai. Kecil-kecil duk nampak dah menyusahkan. Itu pada pandangan kita. Tapi yang tuan-tuan duk dengar, tu mana? Cerita Melayu macam mana? Yang tak guna tu lah yang basuh berak. Lepas tu tuan-tuan pula sambil duduk dalam atas katil pakai pampers, duduk tengok muka dia dalam hati je. Dulu aku duduk kata macam-macam dengan hang. Kan? Yang cerdik pandai tu entah pergi ke mana. Nilaian kita pada pengetahuan kita kadar masa ketika itu, kita akan tengok yang ni dia bagus masa kecil. Tapi 10 tahun, 20 tahun lagi boleh bini tak guna, lingkup kita. Contoh drama Melayu. Saya bagi contoh ni drama Melayu. Kalau drama orang putih lain. So kita tak tahu. Kita kata abang, anak ni kita nak harap. Demikian manusia. Dia tak tahu apa yang ke depan, tapi Allah tahu. Jadi Allah itu dia tentukan berdasarkan pengetahuan dia, ilmu dia. Maka kalau dia tulis kita baik, kerana dia tahu apa akan berlaku di hadapan. Tapi kalau dia tulis kita ahli neraka, memang kita memang padan. Pasal dia tahu apa yang kita akan buat esok lusa. Sebab itu Khidir dia boleh buat tindakan-tindakan yang pelik kerana Allah dah bagi ilmu apa yang akan berlaku ke depan. Contoh, dia naik bot, dia pergi katuk bagi pecah bot tu. Sebab dia tahu Musa kata hang orang dah bagi tolong, dia pun dah bagi kita tolong, tumpang pergi duk katuk bagi pecah. Kan? Tuan-tuan jangan buat perangai Khidir pula, tuan-tuan bukan ada ilmu. Kan? Sekali orang bagi tumpang kita duk katuk bagi pecah kita orang. Musa tanya, pasal apa kau bagi pecah? Kerana ilmu Musa setakat itu. Allah tak bagi tahu yang ke depan.
Tapi Khidir, Allah bagi tahu apa yang akan berlaku. Khidir kata, saat lagi kalau kita sampai di tempat itu, ada satu raja yang dia akan balas kapal-kapal, curi, ambil kapal, rampah kapal-kapal yang elok. Jadi aku bagi pecah. Bila kapal ni sana tengok pecah, dia tak ambil. Aku nak tolong dia, Pak. Tapi benda itu dilihat oleh Musa satu kesalahan. Satu benda yang tak baik. Kerana itu pengetahuan dia. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Allah alim. So kita jangan petikai kalau Tuhan buat macam tu, kerana dia tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Berapa banyak benda yang kita tak tahu, memang bukan berapa banyak, memang semua benda kita tak tahu, Allah atur pada peringkat awal kita nampak macam tak padan, tak betul. Tapi Allah mengetahui. Maka itu jelas kepada kita. Jadi bila kita belajar bahawa Allah dah menentukan, kan, berapa ramai orang yang dia bersyukur, dia susah awal dulu, lepas tu dia senang kerana Allah mengetahui apa yang akan dia buat. Saya alhamdulillah ustaz, susah Allah Taala tentukan, dengan susah tu saya jadi senang. Tapi masa dia susah tu mungkin dia bersangka buruk. Kan? Baik. Demikianlah manusia itu senantiasa bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Tuan-tuan ingat kaedah ni, orang Arab kata adalah manusia itu dia bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. Jadi banyak benda dalam hidup kita ni kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita rasa benda tu tak bagus untuk kita. Baik. Hadirin mukminin. Kita sambung satu lagi hadis. Apabila Nabi menjelaskan bahawa manusia ni dah ditentukan syurga dan neraka, sahabat bertanya, untuk apa kita beramal? Maka Nabi menjawab, man kana min ahli sa'adati fayasiru ila amali ahli sa'adah, wa man kana min ahli syaqawah fayasiru ila amali ahli syaqawah. I'malu fakullu muyassarun, amma ahli sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah, wa amma ahli syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Ini hadis yang menjawab pertanyaan sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kata apa? Tuan-tuan tengok terjemahan dia. Sesiapa yang terdiri daripada orang-orang yang ditentukan sebagai ahli syurga, min ahli sa'adah. Ahli sa'adah ni ahli syurga lah. Sa'adah tu bahagia. Jadi orang yang bahagia ni ahli syurga. Nabi kata sesiapa daripada kalangan kamu dia itu ahli syurga, Allah akan dia akan beramal dengan amalan ahli syurga. Sekiranya dia daripada kalangan ahli neraka, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Beramallah, kerana Allah akan mempermudahkan amalan kamu berdasarkan apa yang kamu ditentukan. Nabi kata apa? Beramallah, setiap orang itu akan dipermudahkan oleh Allah. Adapun orang yang bahagia ahli syurga akan dipermudahkan dalam beramal dengan amalan ahli syurga. Manakala ahli neraka akan dipermudahkan dalam beramal dengan amalan ahli neraka. Nampak? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak beramal, tu bunga-bunga apa? Senanglah. Dah tuan-tuan kata kita tak payah buat apa, tak dah ditentukan. Nampak ke gaya tu memang dah nampak dah hang ke mana. Dah boleh tahu. Satu lagi apa dia? Nabi kata apa? Sesiapa yang daripada orang-orang yang sa'adah, bahagia, muyassar, yuyassarun, dipermudahkan untuk dia melakukan perbuatan tadi. Jadi untuk tuan-tuan menjadi orang yang bahagia di akhirat, dipermudahkan untuk tuan-tuan buat amalan bahagia tu di dunia ni. Jadi sebab itu Nabi kata apa? I'malu. Tugas dan tanggungjawab kita ni, i'malu, beramal saja.
Amal. Apa yang Tuhan suruh, buat. Apa yang Tuhan larang, tinggal. Macam Nabi kata kat Harmalah tadi. Apa yang Tuhan suruh, buat. Apa yang Tuhan larang, tinggal. Sebab setiap orang muyassar. Setiap orang ni dipermudahkan berdasarkan takdir dia. Jadi kalau tuan-tuan nampak satu orang itu kecenderungan dia ataupun nampak keinginan dia dipermudahkan kepada orang-orang yang baik, itu adalah tanda yang baik. Nampak? Sebaliknya, seseorang yang susah untuk dia beramal, tuan-tuan, berapa ramai orang yang kita nampak bagus tapi dia tak boleh istiqamah. Pasal itu kita tak boleh jamin orang ni ahli syurga walaupun kita nampak dia macam bagus. Dia ni ustaz, saya tak tahu nak kata. Memang pada pandangan saya, pada pandangan awak. Pada pandangan awak tu berapa kali awak pandang dia sehari? Pandangan zahir, pandangan batin, pandangan di sebalik pandangan-pandangan awak. Pasal itu kita tak boleh nilai manusia. Kita hanya boleh kata mudah-mudahan dalam nilaian saya dia daripada kalangan orang yang baik. Tapi Nabi bagi tahu orang yang memang Allah Subhanahu wa taala menentukan dia sebagai ahli syurga, Allah pemudahkan. Jadi kita boleh tengok, kita boleh tengok. Dan orang-orang yang Allah Taala tentukan dia sebagai ahli syurga ini, Allah Subhanahu wa taala akan buka lorong untuk dia bertaubat. Seperti mana tuan-tuan? Okey. Kita baca 2-3 hadis tentang orang yang jahat pada awalnya. Seperti apa? Hadis Bukhari, orang yang bunuh 100 orang. Pada penilaian kita, orang yang bunuh 100 orang ni, dia akan masuk neraka. 100 orang dia bunuh. Tapi pada pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tahu, kata dia nak bertaubat. Saya nak tanya tuan-tuan, dia nak berhenti daripada bunuh orang, dia nak berhenti daripada buat jahat tu, dia nak pergi bertaubat tu, pilihan siapa? Pilihan dia. Dia yang memilih untuk bertaubat. Sebab itu dia tanya dekat orang yang dia jumpa. Dia kata, aku dah bunuh 100 orang. Hal min taubah. Adakah untuk aku halli minat taubah? Adakah untuk aku minat taubah, daripada taubat? Dia yang teringat nak pergi bertaubat. Dan dia yang berjalan kaki pergi ke tempat dia nak bertaubat tu. Itu adalah tindakan dia, pilihan dia. Maka Allah Ta'ala tahu. Pasal itu Allah Ta'ala masukkan dia dalam kalangan ahli syurga. Yang membezakan dia dengan neraka tu sejengkal. Jadi tuan-tuan nampak tak? Sebab itu, selagi mana manusia itu masih ada hayat di kandung badan, kita tak tahu kesudahan dia macam mana. Yang tahu kesudahan dia ni Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Allah marah, Allah murka kepada satu orang yang menjatuhkan hukuman sebelum dia jatuhkan hukuman. Seperti yang berlaku kepada 2 orang Bani Israel. Cerita yang selalu kita baca, 2 orang Bani Israel tu, yang mereka bersaudara, kemudian yang seorang itu daripada kalangan ahlul ibadah, yang seorang lagi daripada kalangan ahli maksiat. Kemudian ahlul ibadah itu berkata kepada ahlul maksiat tu, dia kata apa? Dia kata, kalau dia sebenarnya duk nasihat kawan tu banyak kali dah. Taubat. Kawan tu kata, hang buat urusan hang, aku buat urusan aku. Dia mungkin marah. Dia kata, hang ni memang tak diampunkan. Dia berkata sesuatu yang dia tak tahu. Pasal kawan tu masih hidup. Jadi apa yang Allah Ta'ala tahu? Apa yang Allah Ta'ala maha mengetahui? Allah tahu kata kawan tu akan buat satu perbuatan yang baik. Dan dia masuk syurga, orang yang jahat tu. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, maka kita boleh melihat tanda-tanda yang ada pada diri kita ni. Kalaulah kita ni di kalangan orang-orang yang rajin, mudah buat baik, itu baru tanda. Kata ulama, baca hadis yang kita baca tadi. Saya nak tutup dengan perkataan ni. Sesiapa yang mengkehendaki, kita tengok hadis yang Nabi SAW sebut tentang tu kan. Okey, kita tengok apa
syarahan ulama. Okey, kata Qadhi Iyad. Kata Qadhi Iyad. Yang ni dia kata apa? Dia kata hadis yang kita baca tadi ni, setiap orang dipermudahkan berdasarkan apa yang ditulis untuknya. Okey. Apabila Allah menentukan kesengsaraan ke atas hamba-Nya, Dia akan memudahkan jalan untuknya beramal dengan amalan orang yang sengsara. Oh, nampak tu? Siapa-siapa yang Allah Ta'ala tulis untuk dia keburukan, jalan dia lebih mudah kepada keburukan. Allah akan mengizinkan. Nampak? Allah akan pasal itu kita hati-hati. Kita hati-hati, tuan-tuan. Allah akan mengizinkan berlakunya perkara-perkara yang memberi bantuan dan kemudahan untuk dia buat maksiat. Pasal itu jangan pelik kalau Allah izin buat maksiat. Dia pilih nak buat maksiat, Allah izin untuk jadi benda tu. Pasal itu tuan-tuan kita kena faham, bukan semua Allah izin tu mesti betul. Tuan-tuan pergi jumpa bomo, lega, betul tak? Takkan tak betul lega. Tak betul. Kan? Tuan-tuan mayang hajat 2 rakaat, mimpi nombor ekor. Betul ke tak nombor tu? Betul ke tak? Betul lah mayang hajat. Rezeki tu berkat lah. Pasal apa? Nombor hasil daripada semayang hajat. Kan? Walaupun Allah Ta'ala izin jadi, perbuatan tu jadi. Banyak orang buat benda yang salah ni berlaku, izin berlaku. Bahkan lebih mudah daripada orang yang nak buat baik ni. Orang yang nak buat baik ni penuh pancaroba, halangan, dugaan, rintangan berbanding orang yang nak buat jahat. Cuba tuan-tuan tengok, orang yang nak buat baik susah sikit, orang yang nak buat jahat mudah banyak. Cuba tuan-tuan tengok. Nak bangkit untuk buat baik dengan nak bangkit untuk buat jahat. Nak perhabis duit untuk buat jahat dengan nak perhabis duit untuk buat baik, lain dia punya perasaan dia, kan? Allah akan memudahkannya untuk melakukan maksiat tersebut. Allah mengizinkan berlakunya sebab-sebab untuk dia buat maksiat itu. Kerana manusia akan dapat apa yang dia pilih untuk dia buat. Tidak ada paksaan untuk dia melakukan kejahatan itu. Dia tak boleh kata, siapa hang buat jahat ni? Allah paksa. Aku tak mau, aku tak ada pilihan. Orang yang buat jahat ni ada pilihan tak? Kita tangkap satu orang perempuan duk buat jahat, melacur ke apa. Siapa hang melacur? Saya tak ada pilihan, belungguk lagi. Tak ada. Ada orang buat jahat ni kerana tak ada pilihan. Banyak. Pilihan di tangan kita, kan? Baik. Kesimpulannya, setiap daripada kita, saya dan tuan-tuan, kita tidak mengetahui apa kesudahan kita. Hari ini mungkin baik, besok belum tentu. Sama ada akhir kita itu baik ataupun buruk. Sama ada kita ahli ma'ruf di dunia ataupun ahli mungkar. Sama ada kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Sama ada bahagia atau celaka. Kita tidak mengetahuinya. Yang kita tahu, Tuhan menyuruh kita untuk melakukan ketaatan. Dan Tuhan melarang kita melakukan kejahatan. Itu pasti dari kalam Nabi-Nya. Setiap daripada kita, saya dan tuan-tuan, Allah memberi pilihan untuk kita memilih sama ada jalan baik ataupun jalan buruk, jalan ketaatan ataupun jalan keengkaran, jalan Nabi-Nya atau jalan musuhnya syaitan. Oleh yang demikian, tidak ada paksaan kepada kita. Kitalah yang membuat pilihan sama ada baik ataupun buruk. Marilah kita memilih untuk menjadi baik di dunia, dan kita berdoa kita termasuk orang yang juga baik di akhirat. Itu apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita baca pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.